Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya ada tengoklah, baru sangatlah satu kenyataan daripada Ustaz Sahib Pamidi. Beliau ni, setahu saya, beliau adalah seorang penceramah bertauliah daripada negeri Selangor. Dan dia sebutkan bahawa kenyataan yang saya fikir perlu dibahaskan, iaitu minta maaf, saya nak terus terang, lelaki yang mempamerkan isteri dan anak perempuannya di media sosial itu dayus. Dia bagikan kenyataan tersebut tanpa dia berikan sebarang penjelasan terhadap isu ni. Dan sebagai seorang yang mendapat tauliah daripada negeri Selangor, itu sangat berat sekiranya ia disampaikan tanpa sebarang penjelasan, kerana perkataan dayus ini adalah satu perkara yang menunjukkan dosa besar. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Nabi SAW pernah sebut, Nabi berkata, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah abada, ad-dayus minar rijal." Ada tiga jenis manusia yang tak akan masuk syurga selama-lamanya. Antaranya adalah orang yang dayus daripada kalangan lelaki. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, walaupun tahu perkataan dayus ini adalah perkataan dalam bahasa Arab, mereka tahu bahawa dayus yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini sangat spesifik. Lalu mereka bertanya Nabi SAW, "Famad dayusu minar rijal?" Apakah yang dimaksudkan dengan dayus daripada kalangan orang lelaki? Qala, Nabi SAW sebut, "La yubali man dakhala ala ahlihi." Dia tu adalah orang yang dia tak la yubali, dia tak kisah pun siapa yang masuk bertemu dengan keluarganya, maksud siapa yang bertemu dengan isterinya. Para ulama membincangkan tentang hal ini, lalu disebutkan tentang seseorang lelaki yang tidak rasa cemburu kepada isterinya. Maksud cemburu itu apa? Dia membiarkan anaknya, anak perempuannya dan juga isterinya melakukan perkara maksiat dalam keadaan dia mengetahui tentang hal itu. Seperti contoh pada hari ini, dia tahu bahawa anak perempuannya telah bertunang dengan seorang lelaki, lalu dibiarkan anak perempuannya untuk mengikuti lelaki berkenaan yang menjadi tunangannya itu, menaiki kenderaan ataupun kereta, motor secara bersama-sama dalam keadaan dia tahu. Maka lelaki itu disebut sebagai dayus. Inilah yang disebutkan juga oleh Dr. Zaharuddin dalam buku beliau. Jadi dayus itu membiarkan perkara maksiat dilakukan oleh anak ataupun isteri. Dibiarkan dalam keadaan dia mengetahui tentang hal berkenaan. Tetapi apabila ustaz ni merujuk tentang media sosial, ia sangat-sangat umum. Macam kita kata, kita makan makanan bergula itu tidak boleh. Tak boleh sebut macam tu sebab makanan bergula ini dalam beberapa keadaan dibenarkan, diharuskan. Secara umumnya diharuskan. Tetapi secara spesifik mungkin disebabkan sebab tertentu. Mungkin disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Mungkin disebabkan keadaan-keadaan tertentu menyebabkan makanan yang harus boleh bertukar menjadi haram. Demikian juga dalam media sosial yang digunakan oleh semua orang pada hari ini. Orang yang menulis ini juga menggunakannya, anak-anak dia menggunakannya, isterinya juga menggunakan media sosial juga. Dalam keadaan hari ini kita tahu bahawa media sosial ini sekadar sebagai satu tempat untuk kita berkongsi keinginan kita ataupun seumpama dengannya. Jadi nak kata pamerkan isteri dan anak-anak di media sosial itu menunjukkan kedayusan, ia sangat bahaya. Adakah ia juga membawa maksud tokoh-tokoh agamawan kita yang anak dan isteri mereka ditayangkan ketika hari raya? Maksudnya hari raya tu ambil gambar sama-sama, kemudian masuk dalam Facebook, itu juga tanda dayus. Kalau kita kata itu dayus, ramai daripada kalangan ustaz-ustazah kita juga termasuk dalam isu dayus. Saya yakin orang yang melakukan hal berkenaan tidak berkeyakinan bahawa ia adalah satu dayus. Dayus apabila mak dan ayah tahu anaknya melakukan perkara maksiat, kemudian dia mempamerkan perbuatan itu di media sosial. Mak ayah dia tahu, bapak dia tahu dan bapak dia boleh halang, tapi bapak dia tak halang. Itu tanda dayus.
itu tanda dia melakukan dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim diletakkan dayus sebagai satu bab yang khusus kerana ia adalah satu dosa-dosa besar. Bahkan dayus ini juga boleh menyebabkan seseorang terhalang daripada menjadi seorang wali dan seumpama dengannya, tetapi ia mestilah ditetapkan oleh pihak mahkamah syariah. Jadi dayus ini bukan perkara kecil yang awak boleh canang-canang macam tu saja. Ia melibatkan keadaan yang begitu khusus. Yang sebagai seorang ustaz yang bertauliah lagi, dapat tauliah negeri Selangor lagi. Yang kita tahu tauliah negeri Selangor ni bukanlah tauliah yang senang dan bukanlah tauliah yang diberikan secara mutlak. Maksudnya dia nak tarik bila-bila masa pun boleh, tak ada masalah. Jadi perlu spesifik, perlu beritahu kepada orang apabila dia anak-anak dia, isteri dia main media sosial, pastikan dia jaga aurat. Jangan dia terbuka aurat. Aurat terbuka, lepas tu masuk dalam media sosial. Kan? Tudung tak pakai, dalam keadaan dia masih ada suami, dia masih lagi ada bapa yang boleh menasihatinya. Itu boleh dibimbangi dalam isu dayus. Tapi kalaulah ia sekadar umum sahaja, mak dan isteri dia ataupun anak dia ada media sosial, lalu dia berkongsi dalam hal berkenaan, ataupun anak dan isteri dia jadi content creator, adakah salah anak dan isteri dia jadi content creator? Tak salah pun anak dan isterinya jadi content creator. Bahkan hari ni content creator itu adalah satu pekerjaan, tak ada masalah. Isteri kita pergi bekerja, salah tak? Tak salah. Tetapi adakah dengan isteri kita pergi bekerja tu terlepas isu dayus? Tidak, tak terlepas isu dayus. Kalau dia pergi kerja, kita biarkan dia pergi kerja, kemudian kita biarkan dia pula bergaul dengan siapa sahaja yang dia nak, dia mahu. Balik pukul berapa pun tak apa, tak ada masalah. Bahkan balik tengah malam pun kita tak tanya langsung sepatah haram pun dekat dia. Mungkin ini boleh terkait dengan isu dayus. Tetapi kalaulah dia menjalankan kerjanya saja, dia buat kerja je saja, dia buat profesionalisme dia sebagai seorang pekerja, dan dia balik pada waktu ketentuannya, maka apa masalah dayus dekat situ? Jadi tidak boleh dimutlakkan begitu. Tidak boleh dimutlakkan nak pergi kata bahawa anak dan isteri yang dibiarkan di media sosial itu boleh menyebabkan seorang itu dianggap sebagai dayus. Bahkan kenyataan ustaz ni menyebutkan bahawa dia kata terus terang lelaki yang mempamerkan isteri dan anak perempuannya di media sosial itu dayus. Sangat-sangat umum perkara hal itu. Hati-hati sahabat-sahabat sebelum kita sebut dekat orang. Dalam pengajian fiqah, kita tahu bahawa perkara yang paling penting adalah kita mengangkat kesukaran dan juga kepayahan. Jangan kita payahkan orang pada satu perkara yang mereka sukar ataupun mereka sudah terbiasa dengannya, melainkan perkara itu memang perkara yang menyebabkan kemungkaran. Sebab tu para ulama selalu sebutkan al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik, yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Jangan kita senang-senang pergi kata perkara itu baik dan perkara itu buruk dengan kehendak kita saja. Saya tahu mungkin ustaz yang sebutkan ni ataupun ustaz-ustaz yang menyokong kenyataan ini, mereka memang tak pamerkan anak dan isteri mereka. Kalau mereka nak pamer pun mereka yo-yo saja, iaitu bila gambar anak isteri waktu hari raya tu, dia akan letakkan gambar stiker. Bubuhlah stiker gambar dekat situ sebagai panduan kononnya tak mahu untuk nak mempamerkan anak dan juga isteri mereka. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu pilihan yang mereka mahu, mungkin itu kita anggap sebagai jalan untuk mereka warak di dalam hal berkenaan, silakan. Tetapi jangan judge orang lain terhadap perkara yang tidak diberatkan oleh agama. Akhirnya agama kita ini akan dipandang dengan lebih enak, akan dipandang dengan lebih harmoni. Wallahu ta'ala alam. Jika anda rasa video ini bermanfaat, anda tekan butang share, semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Nak tahu lanjut berkaitan tentang dayus, anda boleh dapatkan buku Al-Kabair wa Tabyin Maharim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Buku berkenaan saya letak link dekat bahagian description. Terima kasih banyak, jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.